Taharah. Bab pertama berkaitan taharah. At-taharatu miftahus salah. Taharah ini ialah kunci kepada sembahyang. Maka nak sembahyang mesti ada anak kunci dia. Anak kunci dia ialah taharah, bersuci. Ta'rifut taharati lughatan. Ta'rif taharah pada bahasa ialah apa dia? An-nazafah. Apa dia nazafah? Kebersihan. Wal khulusu minal adnas. Khulus minal adnas, suci daripada kotoran. Khulus ni makna suci, adnas jamak kepada ad-danas, danasun. Danas maknanya kotoran, jamak dia al-adnas. Jadi daripada kitab-kitab Arab ni kita boleh buat vocab kita. Kita ada buku vocabulary untuk bahasa Arab, ataupun kita tanda supaya kita boleh dapat vocab yang banyak. Barulah kita boleh nanti mengarang, menulis dan seumpamanya. Suci daripada kotoran al-hissiyah, kotoran yang berbentuk hissi, yang zahir. Contoh kat-taharati 'anil hadathi wal khabath, seperti penyucian daripada hadas dan juga khabath. Khabath ni kotoran, kotoran, najis. Jadi pembersihan daripada hadas dan najis dipanggil pembersihan hissi, yang zahir. Wal ma'nawiyah, dan taharah pada bahasa juga, penyucian pada bahasa kadang-kadang suci daripada minal adnasil ma'nawiyah. Jadi dia punya takrif pada lughahnya dia macam ni. An-nazafatu wal khulusu minal adnasil hissiyati wal ma'nawiyah. Tu kalau awak nak tuliskan takrif dia. Kat-taharati ni ialah penerangan bagi contoh kotoran yang hissi, yang bersifat zahir. Jadi takrifnya situlah awak sambung dengan ma'nawiyah. Dan dipanggil penyucian juga ialah penyucian daripada kotoran yang ma'nawi, kotoran batin. Contoh kat-taharati 'anil amradil qalbiyah, seperti penyucian daripada penyakit-penyakit hati. Kal ujbi, seperti ujub. Apa makna ujub? Apa makna ujub? Bangga diri. Okey, lagi-lagi. Macam mana contohnya? Bangga diri. Lagi-lagi. Apa makna ujub? Wal kibri. Kibri apa maksud? Dia rasa dia besar. Dia besar dah tadi. Dia bangga diri, dia besar. Apa beza ujub dengan takabur ni? Apa beza? Ke sama je? Ini awak kena tahu juga Ini fardu ain. Sama ada awak pelajar FKI, awak PTI, awak syariah, awak orang luar, awak bahasa ke, awak law ke, awak mukallaf, awak kena tahu. Kerana ini kefarduan membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ni dosa ni dosa. Maknanya sebagaimana awak buat dosa dengan anggota zahir, hati awak juga buat dosa. Antara penyakit-penyakit hati, dosa hati ni ujub dan takabur. Apa beza ujub takabur? Sebab apa beza ujub takabur? Siapa nak cuba? Takabur ni macam mana takabur? Takabur ni macam mana? Ya, apa dia? Takabur apa dia? Takabur, al-kibr. Daripada kabir, apa mana? Besar apa? Besar diri. Apa makna besar diri? Riak lain. Sombong bongkok. Sombong bongkok. Sombong dan bongkok. Istilah yang lagi-lagi yang lebih detail sikit apa dia? Kalau kita nak bezakan ujub dengan takabur. Ujub ni ialah dalam kitab-kitab lama, kitab Jawi lama, dia kata tercengang. Tercengang.
Dia ta'ajub ni dia rasa hebat. Apa rasa hebat? Bahasa orang muda tu apa? Syok sendiri. SS. Oh, kata aku ni dalam kelas ni aku smart sekali. Dalam kelas ni aku kulit paling cantik. Tak ada jerawat pun. Contoh lagi, dalam kelas ni rasa aku pandai sekali. Dalam banyak-banyak pelajar Uniza ni, aku paling kuat beribadat. Dia ta'ajub dengan diri sendiri. Dia tercengang maknanya ta'ajub lah. Dia kehairanan dengan diri. Oh, hebat aku. Payah nak jumpa macam aku ni. Nampak tak? Itu ujub. Ujub ni tak perlu orang lain. Takabur macam mana takabur? Takabur dia membesarkan diri atas orang lain. Dalam hadis Nabi sebut al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takabur ini batrul haq. Dia menafikan kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina manusia. Jadi takabur ni awak ni tak sama awak ni dengan saya ni. Awak nak nasihat saya. Awak tu takabur. Takabur dia melibatkan ada pihak lain yang mana dia rendahkan dan dia angkat diri dia. Ujub tak perlu pun. Ujub dia duduk seorang-seorang, minum kat kafe, dia pun mari mikir, hebat aku. Kelas juga aku. Ujub. Tu bahaya ujub ni. Ujub ni dosa. Awak jangan ingat main-main. Takabur. You siapa nak tegur I? Awak junior, saya senior. Awak apa nak tegur saya? Awak baru masuk Uniza tu, contohlah. Kalau kita tak faham ta'arif dan hakikat penyakit hati ni, boleh jadi kita akan merasakan perbuatan kita itu ialah kita mempunyai jati diri. Kita mempunyai perasaan yang kita panggil apa? Keyakinan diri. Padahal ia bukan keyakinan diri, tapi dia wujud dan takabur. Sebab itu kena beza tu. Jadi penyakit-penyakit hati macam ni, walaupun tak ada subjek awak ada subjek tasawuf tak? Tak ada. Jadi awak kena belajar tasawuf. Nak belajar tasawuf macam mana? Uniza ni, tanah bumi yang bertuah ini. Nampak tak? Terengganu bumi yang bertuah ini. Ramai orang mengajar-mengajar ni dekat Masjid Uniza. Kelas pengajian petang-petang ada buat. Pensyarah-pensyarah kita baca kitab-kitab yang turaf, kitab-kitab yang mana memang diiktiraf kitab muktamad. Hadirlah. Ambillah peluang. Jangan sekadar hadir kelas saja. Waktu lain kita healing. Kita nak healing ustaz. Terengganu ni banyak pulau, banyak air terjun, banyak tempat menari, makan pot ekor, macam-macam tak. Healing tu carilah masa selit-selit je lah. Mengaji tu penting mengaji tu penting. Ada pengajian orang buat eksplorasi ilmu, ada kan? Persatuan eksplorasi ilmu apa? Tak tahu? Tahu tak? Tak tahu? Dalam FB ada kan? Ilmu mana? Kelab ilmu. Betul tak? Kelab eksplorasi ilmu Uniza. Banyak buat. Tengok ni, kitab Turah, baca fiqh, Fathul Qari, baca At-Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim, mengajar pelajar tariq ta'allum, cara untuk belajar. Penting kitab ni. Tak kira aja. Saya pun rakaman saya dalam keadaan berkaitan Ta'lim Muta'allim. Ada macam-macam dekat ni surau asrama rasanya. Ambil peluang lah kelas-kelas macam ni. Kita duduk sini, kita jangan hanyut dengan apa nama ni, dengan
culture dan juga dengan arus teknologi maklumat yang boleh menipu ini. Ta'alim muta'alim. Saya rasa saya dah muta'alim. Saya dah ada buat rakaman penuh saya. Ni Ustaz Nazrul pun buat. Saya mana ni? Rasanya ada dekat sini. Mana playlist ni? Ini topik yang pelik-pelik kan. Mana ni? Dekat sini dah ada. Ni syarah tahzib mana? Ta'lim muta'allim. Mukhtasar fi Nusantara ni tak. 8 siri video Ta'lim muta'allim. 8 je. Ambil masa. Satu siri pendek-pendek pun ada. Habis satu kitab khatam. Kalau tidak ada yang tertinggal lah. Okey, baik. Kembali balik kepada masalah tadi. Ujub, awak kena tahu apa makna ujub. Rasa tercengang dengan sendiri-sendiri, rasa hebat dia sendiri, syok sendiri. Takabur, dia rasa tinggi daripada al-kibru. Kabir itu akbar, besar kan, dia rasa besar daripada orang lain. Macam iblis kata apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam ni. Sebab apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, Adam daripada tanah. Api dengan tanah mana hebat? Api boleh bakar tanah. Api ni unsur yang hebat, yang tinggi. Tanah di bawah dipijak-pijaknya. Jadi Allah Ta'ala kata aba wastakbara. Iblis tu takabur. Dia rasa dia lebih tinggi daripada Adam. Dia takabur ni, kerana sebab takabur, dosa takabur ni, Iblis dapat laknat sampai ke akhir umur. Wal hasadi. Hasad tu apa hasad? Dengki. Macam apa makna dengki? Apa dia? Apa dia? Tak boleh tengok orang yang senang. Iri hati. Itu semua tu abstrak belaka tu. Apa maksud yang sebenarnya? Dengki. Dengki tu apa maksud? Tak puas hati. Tak puas hati saja. Saya tak puas hati lah. Patut saya makan banyak lagi. Tak puas hati ke? Apa maksud? Itu kita kena tahu ta'arif bagi setiap penyakit-penyakit ini, supaya kita dapat mengelakkan diri. Al-hasad ialah tamanni zawali ni'matin minal ghaib. Tamanni zawal an-ni'mah minal ghaib. Kita mencita-citakan hilang nikmat orang lain. Okey, kawan kita dapat laptop free lah. Hinza bagi laptop free. Kita pun sedaplah dia dapat laptop, kita tak boleh. Dengki tak? Tak? Dengki tak? Kawan kita dapat apa? Dapat sponsorship, dapat zakat. Kita apply tak dapat. Kita kata, mu sedap lah, mu boleh. Dengki tak? Dengki kena berhati molek ni. Dengki ialah kita inginkan nikmat orang lain tu hilang. Dia boleh laptop, biar kena curi laptop dia. Benci aku. Menyampak aku. Dia dapat apa ni? Dia beli motor baru. Biar berlanggar cepat-cepat. Kita mencita-citakan nikmat orang tu hilang. Itu hasad. Kalau dia dapat nikmat, kita ingin serupa dia, dia dah tidak dipanggil hasad pada istilah. Pada istilah lah, walaupun pada bahasa panggil kau hasad. Tapi pada istilah, perbuatan tu tak berdosa. Dia dapat laptop, kita pun tak ada laptop lagi. Aku masa nak laptop jugalah. Sedap kamu dapat laptop, aku nak laptop juga. Tanpa dia menginginkan nikmat daripada kawan dia itu hilang.
itu tak ada masalah. Itu dalam Islam dipanggil apa? Dipanggil apa tu? Dia inginkan nikmat seperti orang lain tanpa dia inginkan hilang nikmat orang tu. Panggil apa? Panggil ribtah. Panggil ribtah. Ribtah itu dia mencita-citakan macam orang tu dapat. Orang tu dapat 4 flat tinggi. Oh kita pun sedap. Nampak dia okey. Seronok lah dia tinggi. Kita nak tinggi juga. Itu tak ada masalah. Itu bukan dengki yang dicela. Itu ribtah. Pada istilah dia bukan dengki yang dicela, bukan hasad yang dicela. Yang dicela macam mana? Dia asyik dapat tinggi je. Biar fail lah. Biar dia fail lah. Contoh dia. Itu baru hasad yang mana yang memudaratkan, yang berdosa. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Perasaan hasad itu boleh membakar pahala amalan sebagaimana api boleh membakar kayu api. Hasad ni perasaan, tapi perasaan kita tu kesannya amal ibadat kita tak ada pahala, habis terbakar. Sebab apa? Sebab ada perasaan hasad. Macam api makan kayu api. Faham tak? Okay. Jadi jaga-jaga. Dia sebut, ni bukan kitab tasawuf, tapi dia sebut ni, awak kena carilah pengajian tasawuf biar lekat ilmu fardu ain awak tu. Dan bukan sekadar fardu ain, awak kena belajar lebih sebab awak dalam fakulti pengajian kontemporari Islam. Okey, hasad. Wariya. Apa itu riya? Menunjuk-nunjuk lagi? Menunjuk dalam melakukan amal ibadat. Okey. Daripada riya ni, daripada ru'yah. Ru'yah ni makna lihat. Kita buat sesuatu supaya dilihat orang. Maknanya mengemis pujian. Dia ada satu yang dipanggil sebagai sum'ah. Sum'ah itu ingin pujian baik. Dia ru'yah tu buat amalan supaya dilihat orang. Bukan kerana Allah. Ya, sum'ah. Sebut dia sum'ah. Sum'ah ni makna inginkan pujian orang. Daripada sam'un, nak orang dengar. Kita, orang puji kita pun kembang. Kembang, tahu kembang? Apa dia kembang? Kembang semakuk. Kembang suka. Hidung pun besar kecil. Ya. Kita ingin orang puji. Buat kerana nak dapat pujian orang. Dapat itu sum'ah. Dia macam-macam riya juga. Banyak lagi, ini contoh je tu, dia sebut sebagai contoh. Okey. Jadi itu contoh amrad al-qalbiyah. Jadi penyucian tu dipanggil taharah juga pada bahasa. Yang kita nak ni ialah pada istilah. Ini takrif pada istilah. Kena ingat ni. Raf'u hadathin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Raf'u hadathin, pada syarak at-taharah ila raf'u hadathin, mengangkat hadas. Au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, ataupun apa yang pada makna keduanya. Makna keduanya apa dia? Makna angkat hadas, makna hilang najis. Makna huma tu kembali kepada makna angkat hadas atau makna hilang najis. Au ala suratihima, ataupun atas rupa keduanya. Rupa apa? Rupa angkat hadas, rupa hilang najis. Ingat, tarikh ni penting. Tarikh istilah pada sesuatu bab sangat penting, kerana dia sebenarnya khulasah dan juga menghimpunkan tentang perbincangan bab tersebut.
secara ringkas, secara dan umum. Okey. Izalatun najisin, menghilangkan najis. Tak faham, kalau laju angkat tangan, suruh ulang. Wa hadha ta'riful Imam Nawawi. Ini takrif Imam Nawawi. Kena ada Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Saya sebut dalam video tu kan. Siapa lagi, seorang lagi? Syaikhan Imam Nawawi dan Rafi'i rahimahumullah ta'ala. Okey, sekarang ni dia akan syarahkan takrif tersebut. Taharah pada istilah ialah raf'u hadatsin, mengangkat hadas. Contoh mengangkat hadas kal wudu. Wudu mengangkat hadas ada kecil. Wal ghusli, mandi. Mandi juga mengangkat hadas besar. Okey, yang kedua izalatu najisin, menghilangkan najis. Contoh hilang najis kalistinja'i bil ma', istinja' dengan air. Wa ghasli thawbil mutanajjis, membasuh baju yang kena najis. Itu dipanggil proses taharah juga, dengan prosesnya hilang najis tu dipanggil proses taharah. Yang keempat, ma fi ma'na raf'i hadath. Ni ma fi ma'na huma kan, makna huma kembali kepada dua ni. Apa yang pada makna mengangkat hadas. Dia bukan mengangkat hadas, tapi dia serupa hukum mengangkat hadas. Ma fi ma'na raf'il hadath, makna apa yang pada hukum mengangkat hadas. Hadas tak terangkat, tapi hukum dia sama macam mengangkat hadas dari segi kesan dia. Faham Contoh kata tayamumi, seperti tayamum. Okey, tayamum ni bila orang tu tayamum? Lagi? Bila tak ada air dan tak boleh guna air. Air dah tak ada, satu. Ataupun air ada tapi tak boleh guna air. Maka dia bertayamum. Dia bertayamum. Bila bertayamum, tayamum dia itu mengangkat hadas tak? Angkat hadas? Dah kalau orang tu hadas besar, tak ada air, buat macam mana? Tak tahu. Jaga molek ni. Orang tu hadas besar, tak ada air, nak macam mana? Bergelupur dalam tanah. Apa? Istinja. Bukan istinja. Dia ada besar je. Tayamum juga. Dah tayamum ni dia mengangkat hadas tak? Dia tidak mengangkat hadas. Penting ni, nampaknya ramai lagi yang belum faham fiqh dengan sebenar-benarnya ni. Jadi ambil perhatian. Pengajian awak ni bukan untuk SEM ni je. Bukan maksudnya SEM depan awak ambil juga, tak lah. Kesan dia, awak akan guna sampai awak mati, ataupun siapa awak bukanlah. Kalau awak gila, awak tak pakai dah lah. Nasallallahu salamah. Awak juga gila, awak tak akan pakai lah buku fiqh ni, sebab awak tak ada termasuk dalam mukallaf dah. Selagi mana awak berakal, awak tertakluk dalam hukum fiqh. Jadi awak belajar ni, kesannya sampai ke awak mati. Semayang awak, taharah awak, puasa awak, zakat awak, haji awak. Jadi sila ambil perhatian dalam kelas kita dan subjek kita. Jangan anggap ini subjek yang saya nak lulus atau saya nak A, lepas tu selesai. Itu satu. Yang keduanya, kita nak amal. Kita nak amal. Tayamum dia tidak mengangkat hadas, tapi dia apa? Ikan air. Betul lah. Tanah tu mengartikan air, tayamum mengartikan air kan. Bila tidak ada air atau tak boleh guna air. Tapi dia apa? Dia mengharuskan solat. Dia mengharuskan semayang. Berarti molek tu perkataan tu, dia bukan mengangkat hadas, dia mengharuskan semayang. Hadas terangkat tak? Hadas tak terangkat. Hadas tak terangkat. Sebab itu, contohnya awak bertayamum untuk semayang zuhur.
Kayak gini semayang asar macam mana? Awak tak ketuk. Awak tak ketuk, awak tayamum untuk semayang zuhur. Lepas tu awak tak ketuk, awak tak pergi tandah, awak tak buat benda yang membatalkan, tidak mendatangkan hadas. Semayang asar macam mana lagi? Boleh tak semayang dengan tayamum tu? Confirm? Kerana tayamum hanya untuk satu fardu sahaja. Masuk semayang asar, awak kena tayamum lain. Kenapa? Kerana tayamum tu tidak mengangkat hadas. Dia mengharuskan untuk satu fardu semayang. Masuk semayang asar, awak kena tayamum lain pula untuk mengharuskan semayang asar. Masuk maghrib, awak kena tayamum lain pula untuk mengharuskan semayang maghrib. Jadi tayamum ni dia bukan mengangkat hadas, tapi dia seperti hukum fi makna raf'il hadas. Tu ada beza tu. Pada makna mengangkat hadas. Kat tayamumi, contoh tayamum. Wa wudu'i sahibid darurati, dan wudu' sahibid darurah, orang yang dalam mudarat, orang yang mempunyai mudarat. Apa yang ni istilah sahibud darurah ni istilah. Orang yang mempunyai mudarat ni contohnya ialah kasalisil bau. Seperti salisil bau. Apa makna salisil bau? Kencing, okey. Kencing macam mana tu? Kencing menitik. Dah awak kencing tak menitik ke? Kencing apa? Keluar dengan sengaja? Air kencing dia sentiasa keluar. Istilahnya panggil apa? Tak lawa kencing. Tak lawa tu boleh jadi tak lawa, tapi dia boleh berhenti. Tapi salisil bau ni orang yang sentiasa keluar air kencing dia. Bahasa Terengganu sebut besen. Ataupun panggil apa? Kencing yang sentiasa keluar lah. Pai air dia getah rosak lah. Awak tengok pai air tak? Pai air kat asrama ke kat tu, awak tutup ini tih lagi. Tih. Dia keluar, tak berhenti keluar. Setitik tak berhenti keluar. Jadi orang yang salisil pun macam tu lah. Air tak keluar shoo gitu, keluar zo gitu, mati orang. Keluar gitu. Sama macam kes salisil al-istihadah atau mustahadah. Mustahadah je ni, darah sentiasa keluar. Ni contoh je ni. Orang yang sentiasa keluar air kecil atau sentiasa keluar darah, istihadah. Istihadah macam mana? Tak berhenti-berhenti. Saya tak semayang, apa keluar darah? Lama 15 hari tak semayang lagi. Lepas tu 16 hari tak semayang, apa? Saya dah darah ustaz. 20 hari dah semayang, sebulan dah semayang, apa? Saya keluar darah ustazah. Mana ada siapa dia haid sampai lebih 15 hari. Paling banyak 15 hari je. Dah saya ustaz 2-3 bulan ustaz saya tak boleh semayang. Sebab apa? Saya keluar darah. Betul lah, darah apa tu? Tu kena beza. Kalau tidak, awak tak semayang, awak kena kotor belaka. Kau tak kotor berdosa. Jadi termasuk tak orang yang mustahadah tadi ataupun salisil bau, pai air tu getahnya loose dah. Tutup tubik juga. Sebab tu jaga-jaga. Daripada awak umur muda ni, jaga-jaga. Bila nak istinja, bila nak buang air, biar dengan ikut cara yang ditunjuk oleh syarak. Jaga. Kalau pai air rosak, awak boleh pergi kat DIY, pergi mana-mana, awak boleh beli baik je. Kalau alat awak tu, pai air awak tu, kalau rosak nak cari mana? DIY. Nak cari mana? Nak ambil pada orang lain. Nak ambil pada mayat. Tak sama. Nak cari mana? Tak boleh. Barang itu one and only. Jadi awak kena tahu, belajar cara istinja dan cara buang najis yang betul. Ni ikut dah je. Orang cek lepas tu
Dah basuh dah, jeti-jeti je. Dah basuh dah. Lepas tu cara dah kena. Kayak gini alat awak besar nanti. Kalau besar bila awak usia besar nanti, awak dewasa nanti, barulah mula penyakit. Mari penyakit keluar, najis tak berhenti. Jaga-jaga. Sebab cara kita menguruskan buang najis tidak betul. Sama lah. Atau najis tu kalau belakang pula jenis kalau buasing. Jaga-jaga. Syariat ni bukan nak membetulkan ibadat awak saja, nak menjamin kehidupan awak dunia, supaya awak sihat, supaya awak boleh jadi tunai ibadat dengan selesa. Kalau tak, susah lah. Sebab kita tak jaga daripada awal. Jadi jagalah paip air awak tu elok-elok. Bukan suruh belai. Maknanya guna dengan cara betul yang ditetapkan oleh syariat. Jangan ikut suka, ikut nafsu dan ikut dam. Sebab apa? Kalau rosak itu tak ada lah. Awak nak cari apa, tak ada dah gantinya. Awak nak ambil getah ikan dah jadi. Salisil bau. Okey. Orang yang salisil bau, dia ambil wuduk kan? Adakah wuduk dia mengangkat hadas dia? Adakah wuduk dia mengangkat hadas dia? Wuduk sahibi darurah ni, dia tidak mengangkat hadas. Sebab apa? Air kecil keluar, maknanya dia berhadas. Dia sentiasa berhadas. Tapi dia perlu semayang. Maka dia perlu berwuduk. Wuduk dia tidak mengangkat hadas. Wuduknya mengharuskan sembahyang saja. Faham? Itu dia kata, ini contoh perkara yang pada makna mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas, dia pada makna, dia hukum seperti mengangkat hadas, tapi hakikatnya hadas tidak terangkat. Sebab dia sentiasa berhadas kerana keluar najis. Okey, apa dia? Kita nak dah bergigi. Kalau kita nak kat tangan, dah kabur lah kita nak buat benda. Okey. Jelas tak ni? Fa innal hadatsa la yartafi'u fihi ma. Kerana hadas tidak terangkat pada kedua-duanya, pada tayamum dan wuduk sahibi darurah. Hadas tak terangkat. Jadi ini maksud apa yang pada makna keduanya. Pada makna mengangkat hadas. Yang ketiga, ma fi makna izalatin najasati. Apa yang pada makna menghilangkan najis. Kalistinja bil hajar, seperti istinja dengan batu. Istinja dengan batu. Awak buang air kecil, air besar, awak tak basuh. Awak ambil batu, awak kesak dia dan awak bersihkan kawasan tu. Okey. Najis hilang tak? Istinja dengan batu, najis hilang tak? Awak ambil batu, awak buat 3 kali, hilang tak? Najis. Warna takut nak jawab. Tak yakin. Pernah buat tak ni istinja dengan batu? Apa dah pernah buat? Banyak kan batu-batu tepi. Awak ingat kena tak ada air ke baru boleh istinja dengan batu? Tak, bukan tayamum. Tayamum kalau tak ada air boleh tayamum. Istinja dengan batu bila-bila masa boleh. Takut ngilu. Ngilu awak buat kasar kan? Tonyong memang ni. Tak boleh start, saya allergic dengan batu. Tisu, biasa guna tisu tak? Tak biasa? Guna tisu istinja kat tu. Batu dan seumpamanya. Batu tu sebab pada rolik penggunaan guna batu lah pada zaman dahulu. Dan benda yang kesat, tisu boleh guna tisu. Batu Ustaz, kasar sangat Ustaz.
Lepas tu pula tajam. Cari tisu. Jadi istinja dengan tisu, hilang ke kesan tu? Dia tidak menghilangkan najis, dia menghilangkan ain najis. Zat najis hilang tapi kesan masih ada. Apa bukti kesan masih ada? Bau awak cium ke? Ke rasa? Awak jilat? Dan mana kesan masih ada? Fikir logik lah. Mari air. Nak contoh lagi. Ada contoh air saya tak? Air ada dalam. Contoh ada air kosong. Saya nak buat contoh istinja. Siapa nak jadi itu? Siapa nak jadi pelakon? Yang tak mandi. Ada yang belum mandi ni datang. Ada belum mandi? Ada. Mandi wajib? Ada. Contoh lah gini benda ni simple, tak payahlah awak buat lagi, awak test sendiri. Ada tu tengok. Bukan. Kalau istinja dengan kesak, sama ada batu dengan tu. Sakit. Tangan saya sakit sikit je. Tisu tak tisu? Katakanlah di kawasan tau. Kalau awak tak basuh dengan air, saya bagi saya. Terima kasih. Ni, kalau katakanlah tumpah air, awak kesak. Tumpah air, kita ambil contoh air manis lah, air sirap ataupun air Milo. Kita tumpah, kita kesak. Adakah ada kesan? Air tu dah hilang tapi kesan ada. Kalau awak rasa manis, apa? Itu makna kesan dia tinggal. Itu makna tinggal kesan. Boleh jadi bau dia ada. Bila semata-mata lap, kesan dia memang ada. Zat dia, ain tu makna zat dia tak ada, tapi kesan dia ada. Itu makna dia sama lah. Kalau awak istinja dengan batu, dia menghilangkan zat air kencing tu. Memang hilang sebab bila awak sapu dia akan hilang lah. Tetapi kesan dia ada lagi. Tak, bukti ni macam penting. Kalau tumpah sini awak lap, dia ada kesan gini. Apa tak? Okey. Jadi dia istinja bil hajar. Dia tidak menghilangkan najis. Sebab tu dia tu pada makna menghilangkan najis. Kerana dia bukan menghilangkan najis betul. Dia seperti hukum hilang najis. Maka syarat benarkan. Istinja dengan batu ni boleh. Kita ada air tapi tak benar. Malah nak pakai air. Nak pakai tisu je cepat sikit. Tak ada masalah. Tak perlu pun. Tak perlu makna basuh dengan air pun. Kita buang air, kita istinja, cukup syarat dia, kita pun boleh semayang. Kesan itu dimaafkan. Semayang kita sah. Jadi untuk imam lagi boleh. Ada masalah. Ya. Fa inna atharan najasati baqin. Kerana kesan najis tetap kekal. Ain dia hilang, kesan najis tak kekal. Jadi dia dikira pada makna menghilangkan najis saja. Bukan menghilangkan najis betul, tapi pada makna. Yang kelima, ma'ala surati raf'il hadath. Apa yang atas rupa. Tadi makna kan, ini rupa. Rupa seperti rupa mengangkat hadas, tapi hadas tidak terangkat. Kal arsalil masnunah, seperti mandi wajib. Mandi wajib. Mandi wajib ni terangkat dah hadas. Mandi wajib. Mandi sunat, silap. Seperti mandi sunat. Mandi sunat terangkat dah hadas? Tak terangkat. Sebab apa? Sebab tak ada hadas. Contoh mandi sunat apa dia? Hari Jumaat. Hari Jumaat orang nak pergi sembahyang Jumaat, dia sunat mandi Jumaat. Dia tidak ada apa-apa hadas lain. Maka dia mandi
rata air seluruh badan, macam mandi wajib. Tapi adakah terangkat hadas? Tidak terangkat. Tapi perbuatan taharah itu perbuatan seperti rupa mengangkat hadas. Faham seperti rupa angkat hadas. Ya. Halo. Salam ya. Ya saya. Okey. Rita ni lah hak. Saya tak kisah lambat pun. Ya. Tak apa. Tak ada masalah dah. Ya, baik. Tak apalah kalau gitulah mudah. Hak ni hak mana? Hak LI ke? Okey. Dah patutnya? Ya. Dah ke borang saya salah saya buat tu? Okey, lepas tu? Baik, okey ya. Saya kalau situ mungkin salah kot. Saya pilih pejabat pendaftar kot. Tak? Okey. Okey. Lepas tu maklum balik saya. Okey. Baik. Okey. Okey. Sambung balik kita. Mana tadi? Seperti arsal masnunah, mandi sunat kan? Mandi sunat hari Jumaat. Dia tidak mengangkat hadas, tapi perbuatan macam mandi wajib. Wal wudu'il mujaddadi, wudu' tajdid wudu'. Orang kita masih ada wudu'. Kita ambil wudu'. Kita semayang duha semua sekali. Tanpa batal wudu' kita, nanti semayang zuhur, wudu' kita ada lagi. Kita sunat untuk memperbarui wudu'. Jadi perbuatan kita tu berwuduk macam mengangkat hadas, tapi dia tidak ada hadas pada kita. Tu perkara yang seumpama rupa mengangkat hadas. Ma'ala surati raf'il hadasi. Boleh. Wal ghaslati thaniyati wa thalithah, basuhan yang kedua dan ketiga. Fi ghaslil yadi wa ghairiha, pada basuhan tangan dan selainnya. Dalam wuduk kita sunat basuh 3 kali. Basuhan yang pertama mengangkat hadas pada anggota tersebut. Kita basuh tangan kali pertama, hadas terangkat kan. Kita sunat basuh yang kedua. Kedua tu hadas terangkat tak? Basuhan kedua hadas terangkat tak? Tak. Sebab apa? Sebab telah terangkat. Nampak? Jadi basuhan kedua tu macam basuhan yang mengangkat hadas, tapi dia rupa saja, rupa mengangkat hadas, tapi dia tidak mengangkat hadas kerana hadas dah telah terangkat. Fa innahuma lam yarfa'a al-hadatha, kerana kedua-duanya mana? Mandi sunat ataupun wuduk, membaharui wuduk tu, basuhan yang kedua dan ketiga tu lam yarfa'a al-hadatha, dia tidak mengangkat hadas. Wa suratuhuma kal ghaslatil ula, rupa kedua-duanya. Lam yarfa'a ni kembali kepada basuhan yang kedua dan ketiga. Tapi rupanya macam basuhan pertama. Basuhan pertama tu yang sebenarnya angkat hadas. Basuhan kedua ketiga rupa seperti mengangkat hadas, tapi dia tidak mengangkat hadas pada hakikatnya. Okey, yang keenam, ma ala surati izalatin najasati,
sesuatu yang atas rupa menghilangkan najis. Sama je, dia bukan menghilangkan najis kerana najis dah tak ada, tapi dia macam basuhan yang menghilangkan najis. Kal ghaslati tsaniyati wa tsalitsah fi izalati najasati. Seperti basuhan yang kedua dan ketiga pada menghilangkan najis. Pada menghilangkan najis. Basuhan kedua dan ketiga pada menghilangkan najis. Kita ada najis kat sini, kita pun basuh kali pertama, hilang najis, rasa bau dan warna pun hilang. Sunat kita basuh kali kedua dan kali ketiga. Basuhan kedua dan ketiga tu seperti menghilangkan najis, tapi najis dah tak ada. Dia seperti rupa menghilangkan najis sahaja. Fa innahuma lam tuzilan najasata, kerana kedua-duanya tidak menghilangkan najis. Wa suratuhuma kal ghaslati ula, dan rupa keduanya macam basuhan yang pertama. Itu dipanggil apa yang atas rupa menghilangkan najis. Okey. Faham? Jadi ingat balik. Apa takrif taharah pada syarak? Raf'u hadathin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ingat. Lepas tu awak pecahkan kepada 6 macam tadi. Boleh? Boleh tak ni? Kalau jawab biasa ni menjawab tak ni? Okay, kemudian maqasidut taharah. Maqasid taharah maknanya matlamat ataupun ashkal. Dia telah buatkan pemaksud tu. Maqasid ni ikutnya objektif atau matlamat taharah tu. Taharah tu kita buat apa? Sebab tu maqasid syahrah taharah ni maknanya ashkal, bentuk-bentuk penyucian. Bentuk-bentuk taharah ada 4. Wudu wal ghuslu wat tayammumu wa izalatun najasati. 4. Wudu, mandi, tayamum dan hilangkan najis. Okey. Kemudian wasailut taharah pula. Wasilah taharah. Wasilah penyucian. Wasilah penyucian. Okey, untuk bersuci dia ada wasilah, ada alat. Wasilah ni perantara atau boleh kita katakan alat lah. Alat yang boleh untuk kita bersuci. Ada 4 juga. Yang pertama al-ma', air. Idza kana tahuran mutlaqa, jika dia itu suci, menyucikan, yakni air mutlak. Air mutlak. Yang kedua at-turab, tanah. Bila kita guna tanah? Bila apa guna tanah ni? Tayamum lagi. Bila sertu, basuh najis mughallazah. Idza kana tahiran, jika tanah itu bersih, tahuran dan menyucikan, khalisan yang suci, lahu gubar yang ada debu. Tanah yang ada debu baru boleh tayamum. Tanah tak ada debu boleh tayamum tak? Tanah ada debu boleh tayamum tak? Tak boleh. Tanah yang tak ada debu tak boleh tayamum. Contoh apa tanah yang tak ada debu? Tanah liat. Tanah liat ni kalau awak campur air ada ke? Awak kering-keringkan ni ada debu ke? Tanah apa? Tanah tak ada debu apa dia? Tanah pantai, pasir pantai tu. Pasir pantai ada debu ke? Tak ada. Tak boleh buat tayamum. Tayamum mesti menggunakan tanah yang ada debu. Pasir yang halus, seperti pasir pantai tu, tak ada debu tu. Tu tak boleh guna tayamum. Yang ketiga ad-dabir. Dabir tu apa dia? Apa dia ad-dabir? Ad-dabir apa dia? Tak cuba, tak cari. Cari apa dia ad-dabir. Ad-dabir tu apa dia? Alat untuk bersuci ni. Ad-dabir apa dia? Apa dia? Apa makna ad-dabir? Bukan tisu.
Carilah dalam Google ke apa. Itu dia apa adabil. Apa yang keluar? Adabil apa dia? Ya, apa dia? Dia jumpa dah. Apa dia tulis? Apa dia? Belakang. Apa dia tulis? Tak cari internet pun malah. Guanya awak. Si baik sama awak dia. Sama kita orang kena buka kamus. Apa dia? Dabi ni apa? Apa dia? Da alif bara. Apa dia? Dabi ialah alat penyamak. Alat samak. Samak tu apa samak? Alah hayat. Apa dia? Samak tu apa samak? Tu. Kena Cik B Cik B tu apa? Anak dah terbidak. Cik B bukan anak terbidak. Bab 1. Bab 1 itu bagi apa tu? Proses apa tu kalau kita kena najis? Bab 1 dalam kamus ditulis samak tu proses membersih najis mughalazah kan. Dia sebab bahasa Melayu kita ni dia mentafsirkan samak dengan tu, tapi dia akan bertukar dengan proses penyamakan. Dia istilah bersih najis supaya kita bezakan. Bersih najis mughalazah dipanggil sertu. Tengok kamu dewan, sertu, menyertu. Sertu tu ialah proses membersih najis mughalazah. Awak terkena cik bab 1. Awak terkena apa ni? Cik A. Cik A apa? Cik ayam. Terkena anjing. Anjing. Terkena anjing dan seumpamanya. Maka awak basuh dengan 7 kali. Proses basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah tu dipanggil sebagai sertu. Dipanggil sebagai sertu. Dabil ni penyamakan. Penyamakan ni apa dia? Proses proses apa? Samak tak apa samak? Apa dia? Samak apa dia? Samak apa? Samak kulit. Samak ni proses membersihkan kulit supaya dia boleh dipakai dan tahan. Itu samak, menyamak kulit. Kulit itu disamak. Awak kena tengok bahasa ni. Jadi proses bersih kulit tu dipanggil samak. Jadi alat menyamak, bukan alat menyamak tu bawa DIY, alat menghalau nyamuk tu. Alat menghalau nyamuk, menyamak ialah alat menyalau nyamuk, menghalau nyamuk. Ini yang raket yang zing itu dia halau nyamuk. Ni samak ni ialah proses membersihkan kulit. Jadi dabil ialah alat penyamak. Okey. Itu wasail yang ketiga. Yang keempat ialah hajarul istinja. Batu istinja. Batu istinja. Jadi batu istinja juga wasilah, alat untuk taharah. Idza kana qali'an, jika dia qali'. Qali' ni makna dia boleh meresap, dia boleh menghilangkan. Boleh meresap, menghilangkan apa ni? Menghilangkan najis. Jamid, dia keras, dia bukan cecair.
tahiran, dia bersih. Bukan dia itu tai kambing. Tai kambing keras macam batu kan. Tak boleh kita istinja dengan tai kambing. Ghaira muhtaramin, yang bukan dihormati. Kita istinja dengan apa nama ni? Apa dia? Batu nisan. Istinja dengan apa? Dengan makanan roti keras. Roti keras tu. Tepung orang Kedah. Ramai Kedah sini kan. Bukan roti awak panggil tepung. Roti panggil tepung, kuih panggil tepung. Tepung keras tu. Roti keras tu, tahu roti keras? Roti yang cicah. Roti tu awak guna untuk istinja. Tak boleh sebab roti tu muhtaram, dihormati, makanan manusia. Makanan jin pun tak boleh. Guna tulang pun tak boleh, kerana tulang ni makanan jin. Nanti kita akan bincang bab istinja. Okey, itu dipanggil wasailut taharah. Yang seterusnya wasailul wasail, wasilah kepada wasilah tadi. Wasilah kepada 4 ini. Ini semua alat bersuci. Ini wasilah kepada alat bersuci ni ialah ijtihad dan awani. Ijtihad tu makna berijtihad. Kita memilih dan menggunakan fikiran kita untuk menentukan. Ini wasilah bagi wasilah dia bagi. Contoh, ada 2 bekas. Bekas A, bekas B. Bekas A, bekas B. Tadi kita nampak anjing mari jilat air pada salah satu bekas, tapi kita tak tahu bekas mana, bekas A ke bekas B. Bila dia jilat bekas salah satu bekas tu jadi tanajis. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena ijtihad. Mana bekas yang mana masih suci. Jadi ijtihad tu kita wasilah untuk kita gunakan alat-alat tadi. Awani apa dia? Jamak bagi aniyah. Aniyah tu bekas. Wasilah bagi alat-alat tadi juga ialah bekas. Kalau air tu bekas air tu wasilah. Maka nanti dia akan bincangkan tentang hukum bekas. Boleh tak kita guna bekas daripada emas, bekas daripada perak, bekas daripada berlian, boleh ke tak? Bekas daripada emas boleh tak guna? Bekas air daripada emas boleh tak? Tak boleh. Bekas daripada perak boleh tak? Awak tak tahu gitu. Bekas mat, bekas perak tak boleh guna. Okey, bekas daripada berlian boleh guna tak? Boleh. Bekas daripada berlian boleh guna. Emas perak tak boleh guna. Sebab apa? Sebab hadis tak boleh. Hadis mengatakan dilarang. Man akala aw syariba fi aniyati dhahabi awil fiddati fa innama yujarjaru min batnihi nar jahannam. Siapa yang makan dan minum, faham daripada itu, dan menggunakanlah apa-apa daripada bekas emas atau perak, sesungguhnya dia telah memasukkan dan menggelegakkan api neraka dalam perutnya. Maka dari situ pengharaman menggunakan bekas daripada emas dan perak. Okey, ini pengarang mendatangkan syair nazar bagi hukum-hukum tadi. Wasailut taharati turbukama bidabirin wa hajarus tinjawama wasailul wasailil awani wal ijtihadu fazzaman fani. Jadi dihumpukan wasilah taharah tu tanah, alat penyamak, batu istinja, lagi wasailul wasail, bekas ijtihad. Jadi ini dihimpunkan dalam bait syair ni. Masuk yang pertama. Maka sebelum kita nak tumpu kepada mandi, wudu, mandi dan seumpamanya, maka kita tengok kepada alat pertama yang digunakan untuk taharah, iaitu babul ma, bab air. Okay, sebelum tu ada nak tanya tak soalan? Sebelum masuk bab air ni, sejuk ke? Sejuk, selurkan sikit. Awak boleh selurkan.
Maliknya kalau orang lelaki sejuk tutup belah sana. Selurkan belah sana. Orang puang sebab ni pergi belah sana. Orang kena sejuk. Okay. Ada soalan? Tak ada, kita masuk kepada babul ma. Apa dia? Ba air. Ta'riful ma, ta'rif air. Apa itu air? Huwa sa'ilun syaffafun latifun. Air itu apa? Cecair, syaffaf, lutsina, latif, yang lembut, yang halus. Ta'rif air. Betul? Yatalawwanu bilaunil ina, yang berwarna mengikut warna bekas. Yang berwarna mengikut warna bekas. Ina bekas. Duduk dalam bekas warna biru. Oh, nampak macam air biru. Siapa punya ni? Pinjam sekejap kan? Yakhluqullahu raya. Allah Ta'ala menciptakan raya. Raya ni makna hilang dahaga. Inda tanawulihi, ketika mengambil air tu. Mengambil air makna ketika minum je. Itu takrif air. Air pun dia ada takrif kan. Aqsamul miyah. Aqsamul miyah. Jadi dalam syariat kita Islam penting kita kenal takrif. Ini air. Ini batu. Ini wudu. Ini solat. Takrif tu sangat penting. Awak ingat macam mudah je kan, atau macam lekeh je. Tapi sekarang ni masalah terbesar di dunia barat ialah takrif tu telah tidak ada maknanya. Ini lelaki, ini perempuan. Tak boleh. Saya tak mengiktirafkan diri saya lelaki. Saya nak mengiktirafkan saya non-binary. Saya nak menggelar diri saya perempuan. Saya nak menggelarkan diri saya trans dan macam-macam. Susah. Sebab apa? Sebab takrif dah tak ada apa penggunaan, tidak ada apa-apa kepentingan dah. Jadi akhirnya setiap orang boleh digelar diri dia apa dia nak. Akhirnya budak sekolah rendah dia identifykan diri ni sebagai kucing. Awak tahu tak? Baca tak apa yang berlaku di barat? Jadi baca-bacalah apa yang berlaku di sekeliling kita ni. Isu-isu yang berkaitan dengan terutamanya agama dan kemanusiaan ni. Manusia pun kita kena tahu juga apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di negara-negara, apa yang berlaku pada umat Islam. Jadi susah kalau kita tidak terikat dengan takrif ni. Dia kata saya perempuan. Sebab apa? Sebab saya nak orang kenali saya sebagai perempuan. Padahal dia lelaki. Lelaki yang memakai seperti perempuan. Dah kayak gini nak masuk tanda mana? Awak ngaku puang, nak masuk tanda puang lah. Orang puang tengok macam mana ni? Mana masuk tanda perempuan? Saya kan perempuan, saya ada hak untuk mengiktiraf gender saya. Itu masalah di barat. Masalah di barat. Dengan LGBT-nya lagi. LGBT beri Q, W, X, Y, Z plus minus macam-macam. Gender yang tidak berkesudahannya. Okay. Sebab itu takrif penting. Air. Bagi saya ni bukan air. Bagi saya ini ialah makanan. Tak ke mengarut ke? Okay. Jadi dalam Islam ataupun dalam ilmu lah, ilmu yang mana benar, dia takrif mestilah benda yang tepat, spesifik. Aqsamul miyah, pembahagian air, min haitsu mahilluha wa asluha, dari segi tempat dan juga asalnya, sab'atun, ada 7. Jadi bahagian air tu ada 7 semuanya. Mengikut pada tempat ni. Awak belajar belaka dah kan? Dalam buku syariah awak ada kan? Buku sekolah menengah, buku kafar, ada 7. Salah satu minas sama, 3 daripada langit. Wahiyya ma'ul matar, apa dia? Air hujan. Wasalji, air. Wal baradi, air apa? Air apa? Ni jaga elok-elok ni. Setengah buku air daripada langit ni. Hantar air bukan dari langit.
Al-bara' ialah ais. Hujan batu tu. Hujan batu ais. Setengah buku dia buat bara' itu ialah mata, air embun, bukan air embun. Al-bara' tu hujan batu. Pernah tengok hujan batu tak? Pernah? Pernah tengok hujan batu tak pernah? Ni. Ketulan ais. Ni panggil al-bara'. Ni. Hujan batu ni. Bukan embun. Jadi jaga molek elok buku sekolah ataupun tu yang kata embun tu tak tepat. Al-bara' ialah ais. Awak pernah kena tak ni? Sini tak ada lah hujan batu kat negara-negara 4 musim ataupun negara-negara yang cuaca ekstrim ada lah. Kena ni sakit lah. Kalau nak kena yang besar. Okey, habis. Masuk balik. Kat mana ni? Ini 3 daripada langit. Wa arba'atun minal ard. 4 daripada bumi. Miyahul bahri, air laut. Wal bi'ri, telaga. Wal nahri, sungai. Wal aini, air mata air. Itu air daripada bumi. Afdalul miyahi nazamaha ba'duhum faqal. Ini semulia-mulia air. Air apa yang paling mulia? Air apa yang paling mulia? Air apa? Air kowe? Air Zam-Zam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanaili misra thumma baqil anhuri. Afdalul miyah, semulia-mulia air, ma'un qad naba', air yang terbit, baina asabi'in nabiyil muttaba', antara celah jari Nabi yang diikuti. Tandalah makna. Jangan duk mari dengar macam tengok filem, tengok movie. Tanda makna. Nanti senang, tak perlu awak cari-cari kamus. Air paling mulia ialah air yang keluar antara celah jari Nabi. Itu paling mulia. Wa yalihi ma'u Zamzam. Darjat kedua baru air Zamzam. Fal kautsar, darjat yang ketiga baru air telaga Kautsar. Kemudian fanaili misra, seluruhnya ialah air sungai Nil. Summa baqil anhuri, kemudian baki air-air sungai lain. Air sungai Kelang. Tu nak buat apa dah tahu. Air apa? Air kampung awak ada apa? Orang Kuala Libar. Air sungai Johor. Air sungai Pahang. Itu tak ada nombor lah. Air sungai Terengganu. Okey, ini sekadar maklumat tambahan lah ni. Untuk kita tahu kelebihan Nabi SAW. Okay. Aqsamul miyah min haithul hukmu, pembahagian air mengikut hukum. Ini yang penting ni, kerana dia berkaitan, hukum air ni berkaitan ni. Dia bagi kepada berapa? Yang pertama, at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi, air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Itu yang pertama. Kita langkah sikit, kita tengok yang kedua ni apa? Yang kedua, at-tahiru fi nafsihi
yang suci pada dirinya, ghairu mutahhiri li ghairihi, tidak suci, tidak menyucikan bagi yang lain. Itu yang kedua. Okey. Kita turun lagi, yang ketiga apa dia? Yang ketiga, ma'un najisi awil mutanajis, air najis ataupun air yang kena najis. Itu bahagian yang ketiga. Jadi pengarang ni dia bahagikan pembahagian air lain sikit lah. Dari segi dia bagi 3 je. Kalau setengah kan dibagi 4 kan. Air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh. Yang kedua, suci pada dirinya dan menyucikan yang lain tapi makruh. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tidak menyucikan bagi yang lain. Yang keempat, air mutanajis. Dalam Fiqh Manhaji rasa tak silap dia bagi 4 lah. Sini dia bagi 3 kerana dia gabungkan beberapa bahagian tu. Okey, sambung kita kepada yang pertama. Air yang pertama ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Wa yusamma at-tahura wal mutlaqa. Air yang kategori ini dipanggil air at-tahur. Tahur ni maksud dia boleh menyucikan yang lain. Dan dinamakan juga air mutlaq. Dinamakan juga air mutlaq. Wa ma'na al-mutlaq, apa makna air mutlaq? Mutlaq tu makna apa mutlaq? Air mutlaqun 'anil qaidil lazim. Yang mutlaq ni makna yang terlepas daripada ikatan yang lazim. Qaid yang lazim makna ikatan yang lazim, ikatan yang sentiasa. Dia tidak ada ikatan dengan perkataan lain. Air mutlaq makna air yang dipanggil air sahaja, tanpa ada kait dengan benda lain. Kalau air yang muqayyad, air yang ada kait dengan benda lain, air tebu dia panggil air muqayyad tu, kerana air dikaitkan dengan tebu. Air mawar, air dikaitkan dengan mawar, jadi itu bukan air mutlaq, kerana dia tidak dipanggil air saja. Air mutlaq ni air yang dipanggil air saja, yang tidak ada kait yang lazim, yang tidak ada ikatan lafaz yang lazim, iaitu yang mutlaq, yang terlepas daripada kait yang lazim indal alimi bihalihi, pada orang yang mengetahui tentang hal air itu, min ahli al-urfi wal lisan, daripada ahli adat setempat dan juga ahli lughah. Ahli lisan ni ahli bahasa. Jadi benda yang tidak ada kait yang lazim di sisi huruf dan di sisi ahli lughah, ahli bahasa. Air yang mana dipanggil air sahaja. Itu makna air mutlaq. Fala yahtaju ila taqib, maka tidak perlu kepada keterikatan dengan lafaz lain, tidak perlu kepada dikaitkan dengan lafaz lain. Okey, wa mithluhu, dan seumpama air mutlaq ialah al-muqayyadu biqaidin munfakkin, ialah air yang dikaitkan dengan qaid yang munfak, qaid yang boleh bercerai, dengan ikatan lafaz yang, tapi ikatan lafaz yang boleh bercerai, dia tidak lazim. Yang bukan mutlaknya yang ada qaid lazim. Yang ada qaid yang munfak, qaid yang boleh bercerai. Munfakun maksudnya bercerai, qaidin munfakin, qaid yang boleh bercerai. Yang ni masih dipanggil air mutlak juga. Contoh, ma'il bi'ri, air telaga. Air telaga ni ada qaid tak? Ma'ul bi'ri, maknanya dia dikaitkan dengan telaga kan. Tapi telaga ni qaid yang lazim ke tak lazim? Tak lazim. Kenapa? Kerana dia hanya menunjuk tempat. Kalau kita ambil air telaga, kita bawa naik atas, orang panggil apa? Air juga. Orang panggil air juga. Kita ambil air sungai, kita tak dalam bekas, orang panggil apa? Air. Ini air. Jadi sungai, telaga itu qaid semata-mata kepada tempat, dia tidak lazim. Lain kalau kita ambil air tebu. Kita ambil tebu, orang panggil apa? Air saja ke? Tak, air tebu. Jadi tebu tu qaid lazim. Kita ambil, kita batu-batu sakwit, kita pun ambil tak ada cawang, orang panggil apa? Air sakwit.
air Milo. Jadi Milo sapu itu ialah qaid yang lazim. Dia bukan mutlak. Okey. Ma'il bahri ataupun air laut. Air laut ini qaid yang mufak. Tetap dipanggil air mutlak kerana apa? Kerana qaid ini mufakun, boleh bercerai. Fayusamma ma'an mutlaqan, dinamakan air mutlak. Wa tasihhu taharatu bihi, sah kita taharah dengan air telaga dan air bahr, air laut, walaupun ada qaid, kerana qaid dia bukan lazim, qaid yang mufakkin, yang bercerai. Bi khilafil muqayyad bi qaidil lazim, bersalahan dengan air yang dikaitkan dengan qaid yang lazim. Contoh kama'il wardi, seperti air mawar. Air mawar bila kita letak dalam bekas dipanggil air saja ke air mawar? Air mawar. Bila kita letak dalam nasi dipanggil air saja ke air mawar? Air mawar juga. Jadi dia tetap dipanggil air mawar. Kena ada air mawar ni. Warna apa? Air mawar warna apa? Merah ke, pink ke, putih, warna apa? Bergantung lah. Bergantung pada jenis mawar. Mawar hitam ada. Air mawar warna apa? Merah. Dah jawab puang ni. Air mawar warna apa? Siap Bandung. Siap Bandung. Tu air sirap warna apa? Jernih. Oh, dia kata jernih. Betul tak? Air tokak Ali. Air mawar warna apa belakang? Air mawar warna hijau. Air apa? Warna apa? Awak ni tak kenal ni, awak ni. Air mawar tak main mawar ni. Air mawar awak apa? Mandi mayak letak juga lagi. Tak dalam nasi biryani, tak dalam tu. Tak tahu ke? La haula wala quwata illa billah. Air mawar warna apa? Tak, warna putih atau tak ada warna. Ada ke warna merah? Orang lelaki tak tahu, agak ke puan tak tahu ni. Awak dah minum, tapi awak makan. Sebab orang letak dalam nasi biryani, nasi itu, setengahnya dia letak air mawar. Ni air mawar tak ada warna. Jernih nanti pergi pasar raya cari air mawar. Biar kenal sikit dunia ni. Ni air mawar pun warna merah. Okey. Wal qahwati, air qahwah, air apa? Kopi. Wal asir, air apa? Air jus. Ini dipanggil qaid yang lazim. Fala yusamma ma'an mutlaqan, tidak dinamakan air mutlak. Wala tasihhu taharatu bihi, tak boleh nak taharah dengan dia. Ambil air mawar, buat basuh kecil, boleh tak? Boleh ke tak? Belengas. Belengas? Ya, mawar belengas ke? Tak, tu kopi. Air mawar boleh tak? Buat basuh kecil, boleh tak? Tak boleh lah, sebab bukan air mutlak. Faham tak? Dia bukan air. Tak disebut dah ni bukan air mutlak ni kan. Jadi yang nak bersih najisnya ialah dengan air mutlak. Okey, seterusnya aqsamu ma'il mutlaqi min haitsul karahatu. Air mutlak, pembahagian air mutlak dari segi makruh atau tidak makruh, yang qasimu ila qismain, dibahagikan kepada dua. Pertama, ghairu makruh isti'maluhu, air mutlak yang tidak makruh penggunaannya. Ini air mutlak yang betul lah. Air mutlak yang bukan kategori yang akan disebut ni. Itu air mutlak betul ni, hukumnya tidak makruh guna. Yang kedua, makruhun isti'maluhu, air mutlak tapi makruh kita gunakan. Ada 4. Apa dia? Ma'ul musyammas, air musyammas. Apa air musyammas? Nanti akan sebut syarat-syarat musyammas. Secara umum, air yang terdedah di bawah cahaya matahari dalam bekas logam.
Kenapa kita makruh guna air musyammas? Li khawfil baras, kerana bimbang penyakit sopak. Baras ni sopak tahu tak, Pak? Baras ni penyakit sopak. Apa dia baras? Macam mana penyakit sopak? Tak tahu. Macam mana? Sopak. Macam mana? Jadi kau ada penyakit macam mana? Merah-merah. Penyakit kulit yang menyebabkan putih-putih. Kalau kebal, dia panggil kebal bala. Bala tu maknanya yang putih-putih topak tu. Dia panau tapi yang padu sikit. Padu. Penyakit sopak. Canggih lah. Tengok ni. Penyakit sopak. Ni dipanggil kat panau. Panau ni dia tu penyakit sopak, dia panggil baros. Penyakit baros. Jadi awak belajar ni untuk kebahagiaan dunia akhirat ni. Syariat ni ajar jangan guna air ni, boleh penyakit ni. Nampak tak? Jadi ambil perhatian pengajian kita ni. Kita bukan mengaji benda-benda yang tak faedah ni. Penyakit sopak. Kalau ada dah kena kan, dia tak hilang sebab apa? Tapi saya tak tahu, mungkin saya dengar kan ada rawatan lah. Tapi pada zaman dulu benda ni, penyakit ni dia tak hilang lah. Tak hilang. Jadi jaga-jaga. Macam mana kita nak elok? Antaranya jauhi daripada air musyammas kerana dibimbangi penyakit sopak. Yang ketiga, syadidul hararati, air yang sangat panas. Air panas sangat makruh guna. Sebab apa? Liman ihil isbagha, kerana menghalang untuk rata air. Bila panas kita tak akan kosok rata sebab sakit tak? Jadi kita pun ambil cepat-cepat. Jadi bimbang takut tak rata. Yang ketiga, syadidul burudat, air yang tersangat sejuk. Liman ihil isbagha, kerana menghalangnya daripada rata. Kadzalika, demikian juga air sejuk sangat pun kadang-kadang kita pun sejuk sangat, kita pun tak ratakan air. Jadi bimbang takut air tak rata, jadi makruh guna air sejuk. Yang keempat, miyahu kulli ardin maghsubin alaiha, air daripada tanah yang dirampas. Orang tu rampas tanah orang lain, dalam tanah tu ada perigi. Jadi air itu air yang makruh. Sah kalau air mutlak, tetapi air itu makruh kerana air daripada tanah yang dirampas. Antara lain lagi yang tak disebut di sinilah, dalam kitab-kitab lain sebut air yang diambil daripada tempat yang dilaknat. Contoh air apa? Kita guna taharah dengan air apa contoh? Air ni. Air apa? Air tempat dilaknat apa dia? Tesco. Jesco. Air apa? Kan? Air laut mati contohnya. Lagi air perkampungan Nabi Soleh contohnya, kalau ada telaga. Kan tempat tu kan dilaknat kan, Tuhan turunkan bala. Jadi air daripada tempat-tempat dilaknat tu makruh kita guna. Sah tapi ukurnya makruh. Faham tak? Air laut mati kan? Allah Ta'ala terbalikkan kaum Sodom situ kan. Jadi kita berwuduk dengan air laut mati tu hukumnya makruh. Okey. Yang seterusnya, syurutu karahiyatil ma'il musyammas, syarat makruh air musyammas. Air musyammas tadi, sekarang ni dia akan cerita secara detail. Air musyammas bukan semata-mata air yang terdedah bawah matahari, tapi dia ada syarat dia. Apa dia? Kehadiran ada apa? Mana gitu? Kehadiran. Betul? Tak bawa lah pula. Ambil kertas satu, tulis ambil kertas satu, tulis nama. Okey. Syarat air musyammas apa dia?
tis'atu syurut, ada 9 syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha, jika tidak sempurna satu syarat daripadanya, zalatil karahah, hilang kemakruhan. Jadi sesuatu air musyammah tu dikira makruh kalau cukup 9 syarat ni. Kalau tak ada ke 9, tak ada satu je, tidak makruh. Wa hiya majmu'atun fi qawli ba'dihim, 9 syarat itu terhimpun pada kalam nazam di bawah. Apa dia? Qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'firin li hayyin qurira in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqtil bardi bi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Qad karrahu, para ulama memakruhkan, musyammasan, ay musyammas, ta'athara, yang memberi kesan, halatat ta'thir, ketika dia memberi kesan, lihayyin, jika digunakan bagi yang hidup, kurira, sebagaimana ditetapkan, in fi ina'in muntabi', jika duduk pada bekas yang muntabi', bekas yang ditempa, la naqdi, bukan daripada emas dan perak, biwakti harrin, pada waktu yang panas, la biwakti bardin, tidak pada waktu yang sejuk, bibadanin, digunakan pada badan, bibaladil har, pada negeri yang panas, walam yakun muayyanan, selagi mana air itu tidak tertentu, ada air itu saja, walam yakhshal alam, dan tidak dibimbangi penyakit. Itu syarat 9 itu. Wahia nathran, tak sempat. Okey, tak apa ambil ni. Secara nathar, secara ayat biasa, tadi ayat syair, 9 itu syaratnya di bawah. Yang pertama, alla yata'athara bi hararati syam, air tersebut mestilah terkesan dengan panas matahari. Kalau air guna panas api biasa, bukan musyammas, dia mesti yang terkesan dengan panas matahari. Yang kedua, ayusta'mala halata ta'athurihi bil hararah, air itu digunakan ketika terkesan dengan panasnya tadi. Masa tengah panas tu kita guna. Ai wa huwa sakhinun, iaitu ketika dia sedang panas. Baru makruh. Kalau air tu kita sejukkan dulu, tak makruh ha? Air tu air musyammah, tetapi kita tak guna terus, kita guna lepas bila sejuk, tak makruh. Yang ketiga, ayasta'malahul hayyu, digunakan oleh orang yang hidup. Kalau kita guna untuk mandi jenazah orang mati, tak makruh. Yang keempat, ayyakuna fi ina'in muntabi'in, dia diletakkan dalam bekas ina'in muntabi', bekas yang ditempa, makna daripada logam. Logam seperti kal hadid, besi, wan nuhas, tembaga, rosos. Rosos ni belerang lah dan lain-lain lagi, zinc ke, rosos ni makna daripada belerang dan seumpamanya. Illa al-dhahaba wal fiddah, kecuali emas dan juga perak. Selain emas dan perak. Kenapa emas perak? Tak apa. Kalau air panas musyammas tu duduk dalam bekas logam daripada emas dan perak, makruh tak hukumnya? Tak. Sebab apa? Kenapa emas perak? Kalau air musyammas duduk dalam emas perak ni tak makruh. Kenapa? Apa bezanya? Apa beza logam emas perak dengan logam lain? Apa beza? Apa beza dia? Belajar sains tak ni? Apa beza dia? Emas perak ni logam yang elemen yang apa? Yang apa? Yang suci. Suci tu makna apa? Dia tidak ada kesan. Dia tidak ada kesan dengan kepanasan tu. Faham tak? Kalau besi, kalau ada air panas pula, apa akan jadi? Akan keluar karat-karat dia, akan keluar minyak-minyak dia tu, belemi tu. Yang tu yang bahaya tu. Bila kena kepada kulit, dia akan tutup ruang roma awak, darah tak sampai,
kawasan tu jadi putih, jadi sakit sopok. Faham tak? Itu bahayanya. Sebab dia akan menutup liang-liang darah tu. Kesan daripada tindakan bahan kimia tu, daripada logam, bila sebab panas dia naik. Bila dia naik, kita guna, kena kulit, jadi kulit kita tak dapat darah, jadi putih. Faham? Jadi siapa nak putih buat lah. Putih tu bukan putih comel, putih tampung. Jangan pula awak nak putihkan kulit. Ada orang pakai alat pemutih ni? Ada? Orang lelaki dia pakai? Ada? Zaman ni macam-macam, orang lelaki pun alat dia macam-macam tau. Produk pemutih kulit. Dah so black-black lah Okey. Tu kata kecuali emas dan perak. Yang kelima, an yakuna fi waqtin harin. Air tersebut pada ketika waktu panas. Kalau waktu musim sejuk tak ada makruh lah. Yang keenam, an yusta'mala fil badani la fi thawb. Digunakan pada badan, tidak pada baju. Kalau nak basuh baju, nak bersih najis pada baju, tak ada masalah. Yang masalahnya pada badan. Itu boleh menyakit sopok tu. Yang ketujuh, an yakuna fi qutrin harin. Mestilah berada pada negeri yang panas. Baru air itu musyammas. Contoh negeri panas kal Hijaz, seperti Saudi, Mekah, wa Hadramaut dan Hadramaut. Itu negeri panas. Malaysia ni bukan panas ni. Panas kita pun 39, 40 ke. Tidak sepanas negeri-negeri panas di Afrika ataupun di Tanah Arab. Jadi bekas air ataupun ni yang ada tidak dikira musyammas lagi. Kecuali lah satu hari nanti climate changes, perubahan cuaca tu terlampau ekstrim sangat, boleh jadilah. Yang ke-8, alla yata'ayyana, bahawa tidak tertentu air musyammas sahaja. Apa maksud? Bi an wujida ghairuhu, dengan didapati air lain. Air musyammas ada, air lain ada. Air musyammas ada, air lain, air mutlak lain ada yang bukan musyammas. Ketika itu baru makruh kita guna musyammas. Kalau ada hanya air mutlak yang musyammas, ketika itu tak makruh sebab memang kita kena guna. Jadi makruh tu jika tidak tertentu hanya ada air itu saja. Kalau ada air musyammas saja, masa ketika itu tak makruh lah, wajib kita guna saja sebab dia saja air yang ada. Dan macam mana nak elokkan? Sejukkan dulu. Yang ke-9, alla yakhshal alam, dia tidak bimbang penyakit, tidak bimbang sakit. Kalau dia bimbang, dia guna tu datang penyakit yang confirm, yang pasti. Fa in khashiyal alama, kalau dia bimbang penyakit, haruma alaihi taharatu minhu, maka haram dia taharah dengan air musyammas. Tak jadi makruh dah, jadi haram. Air musyammas ni, air ni bahaya ni, doktor kata pun bahaya ni. Kondisi ni pun bahaya, confirm ada penyakit, ketika itu memang tak boleh guna. Bukan makruh saja, jadi haram. Jadi syarat makruh air musyammas itu 9. Okey, kenapa makruh air musyammas? Illatul karahah. Illah, sebab makruh. Anna ina'al ma'il musyammasi, kerana bekas air musyammas, takhruju minhu zuhumah, keluar daripadanya. Zuhumah ni makna belemi, kita kata minyak-minyak tu. Keluar daripadanya minyak-minyaknya, turisul barasa, yang menyebabkan penyakit sopok. Macam yang saya sebut tadi lah, bila dia kena pada kulit, dia akan menutup ruang rongga kulit, menyebabkan kulit tak boleh sampai darah. Akhirnya kulit itu akan jadi masalah kulit. Wakhtara Imam Nawawi adamal karahah, Imam Nawawi memilih tidak makruh, li dha'fi ma warada fi dhalik, kerana makruh, kerana dhaif riwayat yang datang pada air musyammas ni. Jadi Imam Nawawi kata tidak ada riwayat yang sahih tentang air musyammas, maka hukumnya tak makruh. Ini ikhtiar. Ikhtiar ni makna pandangan Imam Nawawi. Adapun pandangan muktamad dalam mazhab, pandangan imam, hukumnya tak makruh. Ikhtiar ni makna pandangan peribadi Imam Nawawi lah.
Ini disebut waqtira fi musyammasin la yukrahu, dipilih pada air musyammas itu bahawa tidak makruh. Yang kedua, at-tahiru fi nafsihi, air yang suci pada dirinya, ghairu mutahhiri li ghairihi, tetapi dia tidak dapat menyucikan yang lain. Air yang suci pada dirinya tapi dia tidak dapat menyucikan yang lain. Di sini ada beberapa air. Antaranya air musta'mal. Air musta'mal. Okey. Sikit je kita nak habiskan supaya sama dengan kelas lain. Apa syarat air musta'mal? Syurutil musta'mal arba'atun. Syarat air musta'mal ada 4. Penting yang awak tahu ni. Kadang-kadang kita ingat air itu musta'mal, tapi rupanya tidak musta'mal. Jaga. Okay, syarat pertama, ayyakuna qalilan. Air tersebut mestilah sedikit. Apa makna sedikit? Aidunal qullatain, kurang daripada 2 qoloh. Kalau air itu lebih 2 qoloh, jawapannya air itu tak musta'mal. Selagi mana tidak berubah bau, rasa dan warna. Contoh, awak mandi wajib. Mandi wajib. Awak duduk, awak tadah besen, awak pun buka pakai air, awak mandi. Jadi air dalam besen tu awak pun simpan dia, letak dalam bekas lebih besar. Awak ambil besen tadi, curah dalam bekas lebih besar. Esok awak mandi wajib pula. Mandi wajib dalam besen, ambil air, lepas tu campur dalam air bekas tadi. Lepas tu esok mandi wajib pula. Tiap-tiap hari mandi wajib. Mandi wajib pula. Awak pun tadah air dalam besen, tuang dalam bekas tu. Lusa mandi wajib pula. Ada kerjaan. Jadi mandi, ambil air musta'mal tu, curah dalam besen. Jadi air dalam bekas besar tu dah melebihi 2 qoloh. Air itu sifatnya air, tidak ada perubahan bau, rasa dan warna. Boleh guna tak air tu? Boleh guna. Air tu jadi mutlak. Bila musta'mal tu dihimpun banyak-banyak, 2 qoloh dah lebih, maka air tu jadi mutlak. Kalau tidak berubah bau, rasa, warna. Lusa nak mandi wajib pula. Dah ayam makan tu lah, rendang dalam tu terus. Nampak tak? Ambil dia tu, masuk dalam bekas besar tadi, rendang, keluar, terangkat hadas. Nampak tak? Ada jenis mandi tiap-tiap hari perapi hari yang seramai. Ada tak mandi? Ni orang yang jimatkan air. Tapi rugi minyak wangi lah. Nampak tak? Sebab tu kena guna minyak wangi sikit. Jadi air musta'mal, kalau lebih 2 qoloh, dia akan jadi mutlak balik. Jadi air musta'mal, syarat musta'mal mestilah dia sedikit. Yang kedua, an yusta'mala fima la budda minhu, digunakan pada perkara yang tidak dapat tidak. Ma la budda minhu makna pada basuhan wajib. Ai fardhi taharah, tu dimaksudnya. Fardhi taharah ni pada wajib taharah. Wa raf'il hadas, mengangkat hadas, au izalatin najasi, atau menghilangkan najis. Kalau kita mandi sunat, contoh hari Jumaat, kita mandi sunat hari Jumaat kan, kita tak ada air. Air tu boleh guna tak? Kita mandi sunat hari Jumaat, kita duduk dalam besen, kita jirus dengan air tadi musta'mal kan? Air tu boleh guna tak? Tak apa tu, bukan mandi mengangkat hadas tu. Tu bukan mandi fardu, bukan mandi wajib. Jadi air itu tidak mengangkat hadas. Air itu masih kekal mutlak. Faham tak? Air itu tidak digunakan untuk fardu taharah. Jadi air mutlak, air yang hanya digunakan untuk fardu taharah. Kalau mandi sunat, air yang kita kumpulkan daripada mandi sunat tadi, air tadi tetap taharah, tetap dia mutlak, boleh guna balik. Nampak? Tu lah. Jadi syarat air musta'mal mesti digunakan pada fardu taharah, pada taharah yang wajib. Kalau pada taharah yang sunat, basuhan kedua dan ketiga, kita ambil wuduk, angkat hadas. Basuhan pertama mengangkat hadas kan. Basuhan kedua, kita kumpul air basuhan kedua, kita kumpul ke air basuhan ketiga, kita boleh guna balik air tu. Sebab air tersebut tidak mengangkat hadas. Air basuhan sunat, air basuhan sunat tidak jadi musta'mal. Faham?
Air basuhan sunat tidak jadi mustakmal. Basuhan pertama je yang jadi mustakmal. Yang ketiga, ayam fasila anil udwi, air itu mesti bercerai daripada anggota. Air mesti bercerai daripada anggota. Fama dama mutaraddidan alal udwi, selagi mana air itu berulang alik di atas anggota, fala yusamma mustakmalan, tidak dinamakan mustakmal. Selagi mana air itu masih berulang alik berada di atas anggota, tidak jadi mustakmal. Contoh, ni saya pinjam air sikit pinjam air. Payah bakar je. Ada apalah, saya tunjuk contoh sikit je lah. Oh, selagi mana air tu duduk di atas anggota, tak jadi mustakmal. Awak boleh guna sapu sampai habis. Bila bercerai, jatuh ataupun telah tercerai ataupun angkat, baru jadi mustakmal. Faham tak? Maknanya kalau awak basuh muka, awak basuh-basuh ronyo-ronyo, selagi mana air tu di muka, dia tidak jadi mustakmal. Faham? Contoh ni, kalau awak selagi mana air itu duduk di sini, awak sapulah selagi mana ada zat air, dikira basuh yang sempurna. Kalau berpisah, baru dikira sebagai mustakmal. Sebab itu kalau botol air kecil tu boleh ambil wuduk dah, tak perlu banyak-banyak Yang keempat, alla yanwi al-ightirah, dia tidak meniatkan ightirah. Ightirah ni maknanya cebok air dengan tangan. Tidak niatkan cedok air, tidak niatkan gayung dengan tangan. Tangan itu dia tidak niat gayung, baru jadi mustakmal. Contoh, bekas air. Ni bekas air. Dia nak basuh tangan, nak ambil wuduk, basuh muka, lepas tu nak basuh tangan. Lepas anggota muka kan tangan kan, dia celupkan tangan dalam air tanpa ada niat tangan sebagai cedok ataupun penyebok. Dia celup tangan dalam air yang sedikit, maka terangkat hadas tangan, tapi air ni jadi apa? Air jadi mustakmal. Air jadi mustakmal. Jadi mustakmal air ni. Sebab dia tidak meniatkan cebok. Tapi kalau dia niat cedok, niat ightirah, niatkan gayung, fa idza nawal ightirah, kalau dia niatkan gayung, niat cebok, lam yakunil ma'ul baqi mustakmalan, air yang tinggal tidak dikira mustakmal. Sebab apa? Sebab dia bukan niat nak angkat hadas dengan letak tangan. Dia niat tangan dia sebagai pencedok, cebok, dia pun niat, makna tangan dia ni dia niatkan sebagai cedok, pencebok dia. Lepas tu dia keluarkan, dia basuh, maka air dalam tu tetap kekal mutlak, tidak jadi mustakmal. Sebab dia celup tadi bukan nak angkat hadas, dia celup kerana niat pencebok. Maka bila dah keluar air, dia pun sapu. Air tadi boleh guna untuk basuhan yang lain. Faham tak? Jelas tak ni? Itu baik soalan awak tak boleh jawab salah siap awak. Memang niat penting. Tapi kalau dia tidak niat tangan sebagai gayung, dia masuk celup, hadas tangan terangkat, tapi air mustakmal dah. Kalau dia niat tangan sebagai cebok je, dia keluarkan air, dia boleh guna air itu untuk basuh, baki air boleh guna untuk basuhan lain. Itu kalau air sikit lah. Kalau air banyak tak ada masalah. Air 2 kolor, air kat surau dalam kolor itu awak nak celup tangan tu, awak nak terjun dalam tu pun tak apa, sebab air tu 2 kolor dah. Okey. Kemudian seterusnya niyatul ightirah. Niat cedok tu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okay, ada soalan? Fahamlah ke tak? Dia nak tanya. Tanya jangan segan-segan tanya. Subjek ni semi je. Lepas ni tak ada orang nak ngajar. Orang lain tak ajar lain pula kok. Tanya. Ada soalan?
Ya. Daun boleh belaka daun. Syaratnya daun tu kesat. Kalau daun tu licin, contohnya daun apa licin? Daun pisang, tak boleh guna. Dia mesti kesat, khalid. Dia boleh ada kuasa menghilangkan kuasa serak. Contoh daun kesat, contohnya daun kering. Dia kesat mana dia boleh ada lekat dan juga dapat menyerap. Ataupun setengah saya tak tahu, mungkin ada daun-daun lain yang boleh besar lagi, boleh apa? Lagi soalan? Ngecik banyak mana tu? Sikit je lah, beberapa titik kan. Lepas tu jawapannya air tidak jadi musta'mal, kerana yang masuk balik tu sikit. Yang musta'mal betul, air itu kita tadah balik. Kalau air yang masuk tu beberapa titik ataupun hanya beberapa, maknanya tak banyak lah, tak sampai separuh lah kita kata. Tak sampai separuh, yang masuk balik tak sampai separuh daripada air yang ada. Maka ketika itu air itu masih mengelak lah. Bukan masuk najis ni. Kalau masuk najis walaupun setitik jadi mutanajis. Air musta'mal, dia masuk balik dalam bekas, dia tidak jadi musta'mal air bekas tu. Kalau air bekas tu banyak, yang masuk tu tak banyak, sikit je. Lagi? Pecik kat mana? Lepas tu apa masalah? Tak ada. Apa masalah ni? Masalah ni kita guna air kita. Kita dah sapu pada kita. Air musta'mal dia berkecil kat kita. Lepas tu apa masalah ni? Bukan air najis. Tak, dia kata air musta'mal tahirun, bersih. Apa makna bersih? Ada tak? Apa beza tahirun, mutahhirun? Bersih tu makna air tersebut kalau kena baju pakaian, dia tidak menajiskan, kita boleh buat sembahyang. Mutahhirun, dia mampu membersihkan hak lain. Jadi ada air yang dia bersih, pada dirinya bersih, kena pakaian, kena badan, tak ada masalah, boleh buat sembahyang. Tapi dia tak boleh untuk angkat hadas. Contoh air musta'mal. Jadi air musta'mal, orang lain mengecikkan kita, tak ada masalah. Kita bukan guna air dia. Meh air musta'mal mu, aku nak basuh dulu. Tak. Kita guna air kita, mutlak basuh. Terpercik pada kita, ada masalah, bukan air najis. Ke apa maksud soalannya? Betul tak? Ke ada niat lain soalan? Ada. Saya nak tahu juga. Bukan saya kata bagus tanya. Takut saya tak faham soalan tu. Benda nak tanya. Kalau solat jamak kena satu tayamum ke dua tayamum? Kena dua tayamum sebab sembahyang fardu yang berbeza. Lepas habis sembahyang pertama, tepuk untuk muka, tepuk untuk tangan, lepas tu sembahyang yang kedua. Proses itu tidak membatalkan mualat antara sembahyang pertama dan kedua kalau jamak tertib. Benda? Tanya? Malu nak tanya. Yang air pula tadi, air embun tak termasuk. Jadi Air apa? Air embun tu masuk. Air embun tu daripada mana? Sama ada daripada titisan air hujan. Ada? Ataupun air daripada kesejukan daripada udara tu. Bukan makna dia tidak tu. Semua al-barak itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada lagi? Kebak. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Apa dia? Sama soalan tadi. Air jatuh tu sikit je. Tapi dalam ada air sedikit. Sama soalan macam kawan awak tanya tadi. Air yang beberapa titik itu tidak dapat memustakmalkan air dalam gayung tu. Kecuali masuk tu sama banyak dengan tu atau separuh daripada dia, baru jadi mustakmal. Tak boleh guna.
awak ambil satu gayung, awak tadah balik ke muka awak dalam gayung tu. Dah. Jadi boleh gunalah air tadi untuk basuh tangan. Dah merecik ustaz. Dah so kira merecik tu dah jadi musta'mal sebab sikit sangat masuk. Ya ada, saya rasa ada hukum taghayyur takdir mutaghayyir wasat. Lepas ni ada kod dalam bab musta'mal. Faham tak tu? Jadi jangan takutlah boleh guna. Jangan ambil kecil cuak. Ambil kecil cuak. Salahlah tu. Cuak pula dosa. Sebab apa? Bukan air awak, air masjid. Air masjid makan bila awak basuh. Sebab tu kalau awak dah baca fiqh betul, awak boleh jadi buat benda haram. Saya berhati-hati wuduk. Saya basuh tak cukup 3 kali, saya basuh 10 kali. Lagi yakin. Air awak guna air masjid, basuh lebih pada 3 kali, hukumnya haram. Sebab air wakaf. Jadi jaga elok. Kita bicara fiqh ni bicara hukum akal. Sebab itu jangan main-main belajar. Awak ingat, saya ni memang orang yang teliti. Taharah, berwuduk. Orang buat 3, saya tak nak buat 3, saya nak buat 10. Padahal benda tu haram. Kalau air tu air wakaf. Kalau air sendiri makruh hukumnya. Apa awak bayar biar air? Dah ni bukan awak bayar biar air. Masjid bayar biar air. Faham tak? Jadi air tu boleh guna lagi. Air tu tidak musta'mal. Lagi? Ada Okey, sekadar tu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.